kehidupan. Pertama akan diangkat daripada kesekian hidup di dunia. Kedua, dia akan dihindarkan daripada azab kubur. Ketiga, dia akan menerima catatan amalan dia di tanggalan. Keempat, dia akan melintasi titian sirat sampai sekilas. Dan kelima, dia akan memasuki syurga tanpa hisap. Siapa yang meringan-ringankan solahnya, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 sesaan. 5 sesaan di dunia, 3 sesaan ketika meninggal dunia, 3 sesaan di dalam kubur, dan 3 sesaan semasa dibangkitkan dari kubur. Sesaan semasa di dunia ialah: pertama, dicabut keberkatan umurnya. Kedua, dihapuskan tanda-tanda orang soleh daripada wajahnya. Dan ketiga, setiap amalan yang dilakukannya tidak akan diganjari oleh Allah. Keempat, doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan kelima, tidak ada bahagian baginya dalam doa orang-orang soleh. Sesaan yang akan menimpa ketika mati ialah: pertama, dia akan mati dalam keadaan hina. Kedua, dia akan mati dalam keadaan lapar. Dan ketiga, dia akan mati dalam keadaan dahaga, sehingga jika dia diberi minum sebanyak air di lautan, di dunia pun tidak akan dapat menghilangkan hausnya. Sesaan yang akan menimpa di dalam kubur ialah: pertama, kubur akan menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuknya berceragah antara satu sama lain. Kedua, api akan dinyalakan di dalam kuburnya dan dia akan dibalik-balikkan di atas bara api siang dan malam. Ketiga, seekor ular yang besar bernama Ash-Shuja'ul Aqra akan dilepaskan ke atasnya. Kedua-dua mata ular itu dibuat daripada api dan kuku ular itu daripada besi. Panjang setiap kuku ular itu sejauh 1 hari perjalanan. Ular tersebut akan berkata dengan suara yang gemuruh seumpama petir, "Aku Ash-Shuja'ul Aqra. Aku diperintah oleh Tuhanku supaya memukul kamu kerana kamu meninggalkan solat subuh sehingga naik matahari, kerana meninggalkan solat zuhur sehingga asar, kerana meninggalkan solat asar sehingga maghrib, kerana meninggalkan solat maghrib sehingga isyak, kerana meninggalkan solat isyak hingga subuh." Setiap kali ular itu memukulnya, dia akan terbenam ke dalam bumi sejauh 70 hasta. Dia akan diazab berterusan di dalam kubur sehingga hari kiamat. Manakala sesaan yang akan menimpanya ketika dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat di padang mahsyar ialah: pertama, penghisabannya amat berat. Kedua, dia dimurkai Allah. Dan ketiga, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis ni hanya disebut 14 siksaan, tidak mencukupi bilangan 15. Mungkin perawi terlupa. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahawa mereka yang melalaikan solat pada hari kiamat akan datang dalam keadaan pada muka mereka tertulis 3 baris tulisan. Pertama, wahai orang yang mensia-siakan hak Allah. Kedua, wahai orang yang pasti mendapat kemurkaan Allah. Ketiga, sebagaimana kamu di dunia mensia-siakan hak Allah, kini putuslah harapan kamu daripada rahmat Allah. Keterangan: walaupun keseluruhan isi hadis ini tidak saya temui dalam kitab-kitab hadis, tetapi segala yang tersebut dalam hadis ini tentang azab-azab dan ganjaran pahala telah diperkuatkan oleh banyak riwayat yang lain. Antaranya termasuk yang telah disebutkan sebelum ini dan sebahagian lain akan menyusul kemudian. Riwayat sebelum ini juga ada menyebutkan bahawa seseorang yang meninggalkan solat telah terkeluar daripada Islam. Jadi sebanyak mana pun azab yang kenakan, namun masih boleh dikira ringan. Walau bagaimanapun perlu dipahami bahawa semua yang telah disebutkan dan yang akan disebutkan nanti ialah sesaan kerana meninggalkan solat. Dan setelah seseorang itu diputuskan akan diazab dan tertulis dalam senarai orang yang bersalah, pun masih lagi ada peluang keampunan untuknya. Kerana Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya, dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Berdasarkan ayat yang disebut
di atas dan ayat-ayat lain seumpamanya serta hadis-hadis, sekiranya Allah SWT mengampunkan seseorang yang meninggalkan solat, maka dia adalah sebenarnya orang yang sangat-sangat bertuah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa pada hari kiamat kelak terdapat 3 mahkamah pengadilan. Pertama, mengadili mengenai kufur dan Islam. Dalam mahkamah ini tidak ada sebarang pengampunan. Kedua, mahkamah yang akan mengadili hak sesama manusia. Dalam mahkamah ini, hak orang yang dizalimi pasti akan dikembalikan, sama ada hak itu diambil oleh orang yang melakukan kezaliman atau sekiranya Allah ingin mengampuninya orang yang melakukan kezaliman, atau sekiranya Allah ingin mengampuninya orang yang melakukan kezaliman itu, maka hak yang dituntut itu akan dikurniakan oleh Allah SWT daripada sisinya. Ketiga, mahkamah yang akan mengadili kewajipan terhadap Allah. Di sini pintu-pintu keampunan Allah akan terbuka luas. Perlu difahami bahawa sesungguhnya balasan terhadap perbuatan kita adalah azab sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Namun sifat kerahiman dan keampunan Allah mengatasi segala-galanya. Disebut dalam satu hadis dalam kitab Bukhari bahawa adalah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW selepas solat subuh, baginda akan bertanya kepada para sahabat, adakah sesiapa yang bermimpi malam tadi? Jika ada daripada kalangan mereka yang bermimpi, maka mereka akan menceritakan mimpi itu kepada baginda, dan baginda akan menafsirkan mimpi itu. Pada suatu pagi seperti biasa, baginda bertanya kepada para sahabat. Kemudian baginda bersendiri bersabda, malam saya bermimpi 2 orang datang lalu membawa saya pergi bersama mereka. Kemudian baginda menceritakan satu mimpi yang panjang. Antara dilihat oleh baginda ialah syurga, neraka dan manusia yang sedang diazab dengan berbagai-bagai jenis siksaan dalam neraka. Daripada keseluruhan azab yang dilihat, antaranya ialah orang yang dihancurkan kepalanya dengan batu dan dihentak begitu kuat sehingga batu tersebut terpelanting jauh. Semasa batu itu diambil semula, kepala itu kembali menjadi seperti biasa, seperti sedia kala, dan sekali lagi dia dipukul dengan kuat. Demikianlah penyiksaan itu berterusan. Baginda bertanya kepada kedua-dua temannya, malaikat, siapakah orang ini? Mereka menjawab, orang ini pernah belajar Al-Quran sedangkan dia tidak mengamalkan, dan dia tidak tidur tanpa mengerjakan solat fardu. Diberitahu dalam sebuah hadis yang hampir serupa dengan hadis di atas bahawa Rasulullah SAW telah bermimpi melihat segolongan manusia yang disiksa dengan cara yang sama sebagaimana yang disebutkan di atas. Selepas ditanya oleh baginda, Jibril memberitahu bahawa mereka itu ialah yang melengah-lengahkan solat. Hadrat Mujahid berkata, sesiapa mengambil berat untuk mengetahui waktu solat, maka mereka akan mendapat keberkatan seperti mana keberkatan yang dilimpah ke atas Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa meninggal dunia dalam keadaan beriman dan dengan ikhlas, melakukan amal ibadah, menunaikan solat, membayar zakat, maka dia akan meninggal dunia dalam keadaan dia diredai Allah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, aku akan menangguhkan azab yang aku ingin turunkan ke atas sesuatu tempat apabila aku mendapati di tempat itu ada orang yang memakmurkan masjid, berkasih sayang antara satu sama lain semata-mata kerana aku, dan memohon keampunan pada bahagian akhir malam. Sayyidina Abu Darda meriwayatkan, Sayyidina Abu Darda mengutuskan sepucuk surat kepada Sayyidina Salman berbunyi, masjid adalah rumah yang mereka bertakwa. Allah SWT berjanji, aku akan menurunkan rahmat ke atas orang yang menghabiskan kebanyakan masa mereka di dalam masjid. Aku akan mengurniakan rahmat kepada mereka dan aku akan memudahkan kehidupan mereka. Aku akan memudahkan mereka melintasi titian sirat pada hari kiamat dan mereka akan memperolehi keredaanku. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, masjid-masjid adalah rumah Allah, dan sememangnya orang yang berkunjung ke sesebuah rumah akan dimuliakan oleh tuan rumah. Demikianlah Allah akan memuliakan mereka yang berkunjung ke masjid-masjid. Sayyidina Abu Sa'id Khudri meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT mengasihi mereka yang mengasihi masjid. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila mayat diletakkan di dalam kubur, sebelum sempat mereka yang mengiringi jenazah itu pulang, malaikat akan datang untuk menyoalnya.
Jika dia seorang yang beriman, maka solat akan berada hampir di kepalanya, zakat di kanannya, puasa di kirinya, dan amalan-amalan kebaikan lainnya telah dilakukan berada di bahagian kakinya. Dia dikelilingi dengan amalan-amalan baiknya dari semua arah sehingga tiada sesuatu pun yang boleh menghampirinya. Malaikat yang dapat menyoalnya dari jarak yang jauh. Salah seorang sahabat Rasulullah menceritakan bahawa apabila keluarga baginda mengalami kesempitan dalam perbelanjaan, baginda akan menyuruh mendirikan solah dan baginda akan membaca ayat berikut. Perintahkanlah keluargamu bersolah dan bersabarlah dalam mengerja solah. Kami tidak meminta rezeki daripada kamu. Sesungguhnya kami yang memberi rezeki kepada kamu, dan balasan baik adalah bagi orang yang bertakwa. InsyaAllah bagi kita dengar, kita dapat amal dan sampai. وأمر بالحالة بالصلاة قبل Baik, nas'aluka Page berapa? ونقيمة التقوى. Fadilah amal. Fadilat Lekar. Lekar apa? Fadilat amal. Ya, ya. Ni bau. Ke Bau ni. Jadi insyaAllah amaran meninggalkan dalam majlis taklim, Only ni. majlis yang mana Belasing batu. kelebihan amal. Dan ulama anjurkan supaya setiap masjid ada bacaan tentang hadis-hadis tentang fadilat amal. Begitu juga setiap rumah-rumah orang Islam penting juga mau ada bacaan hadis-hadis, sebab dia menarik rahmat Allah dan dia menambahkan ilmu kita tentang kelebihan-kelebihan amal. Bila kita dapat tahu tentang kelebihan-kelebihan amal, maka menimbulkan kegairahan kita untuk mengamalkan, dan satu tahap nanti kita akan rasa rugi kalau kita tak dapat mengamalkan perintah-perintah Allah. Sebab setiap perintah Allah ada demi kelebihan, di mana bila melaung hayal solah, apa kelebihan dia? Hayal falah, menuju kejayaan. InsyaAllah, maksudku kita sedia untuk buat amalkan majlis taklim ni di rumah dan di setiap masjid-masjid, insyaAllah. Jazakallah. Terima kasih kepada Tiger One yang sudi merakamkan. Semoga Allah pilih Tiger One untuk keluar ke jalan Allah SWT, untuk belajar lagi apakah amalan-amalan makna mengharukan masjid dengan 4 amalan dakwah, taklim, ta'alum, ibadat, khidmat. Demikianlah kita semua doa kepada Tiger One, semoga Allah pilih Tiger One untuk keluar ke jalan Allah SWT selama 4 bulan. InsyaAllah Tiger One sedia untuk keluar 4 bulan. Amal lagi tinggi. 3 hari. Ya, dia. 3 hari. Tiger One sedia untuk keluar 4 bulan. InsyaAllah. InsyaAllah. Disebut insyaAllah tu. InsyaAllah akan pilih dia keluar untuk 1 hari 4 bulan. InsyaAllah. Barakallah. Ya. Alright. Okey. Mesyuarat kan, kita buat mesyuarat. Okay. Semalam Malam saya dengan saya ada bergurau dengan Dr. Sam Haji Abdul Salim Ibrahim.